Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadirat ilahi yang mana kita bersama dengan majlis ta'limi kita pada malam ini. Kita ada sedikit untuk nak bagi maklumat kepada kaum muslimin muslimat, kaum ibu, kaum bapa, kepada anak-anak pelajar kita, kepada anak-anak sekolah kita di mana kita berada. Tok-tok pakai pondok yang mana kita sedang mengikuti majlis ta'limi kita, bolehlah kita nak buat untuk jadi sedikit ilmu pengetahuan kita, sekadar mana kita boleh bagi maklumat, kita akan bagi pada malam ini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan keadaan tidak tenang di dalam kawasan kita oleh kerana banyak perkara-perkara yang tidak jadi biasa untuk kita hari itu nak menuntut ilmu. Jadi sekadar mana kita boleh sebar ilmu pengetahuan, kita sebarlah. Oleh kerana keadaan tidak tenang, kita jalankanlah kerja-kerja dakwah kita hari itu supaya mereka di belakang kita hari itu boleh guna dan boleh tupai, boleh ambil manfaat bersama insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita nak bentangkan, kita nak bagi ilmu maklumat tentang akidah as-salaf wal khalaf. Insya-Allah kaum ibu, kaum bapa yang kita sudah ada dah maklumat tentang akidah as-salaf dan khalaf ni, boleh kita tambah-tambah ataupun kita nak show ataupun kita nak bagi maklumat yang detail lebih daripada ni lagi, boleh kita hubungi insya-Allah. Jadi pada malam ni kita nak mari kenal iaitu akidah salaf wal khalaf. Oleh kerananya akidah salaf dan khalaf ni sangat-sangat jadi isu yang kita duk tengok di hari ini tu, banyak mereka yang duk bagi lotar regi tu, bagi lotar regi ni. Jadi kita terpaksa kena bagi penjelasan kepada kaum muslimin muslimat, khususnya kepada penuntut ilmu yang kita saat itu berhajat kepada maklumat saat itu lebih banyak daripada hak kita duk tahu, hak kita duk ada tu. Jadi kaum ibu, kaum bapa yang dirahmati Allah, salaf dan khalaf ni, salaf dan khalaf ni orang panggil ibarat daripada masa. Oleh kerananya salaf iaitu masa dulu, khalaf masa kemudian. Salaf masa dulu, khalaf itu masa kemudian. Jadi masa salaf ni masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serta dengan sahabat, dan lanjut mari kepada masa tabi'in dan kepada masa tabi'in. Maka tiga masa ni, daripada masa sahabah kepada masa tabi'in dan masa tabi'in, dia panggil masa salaf. Masa ni orang panggil masa salaf ni ialah masa ataupun zaman yang cemerlang, zaman yang suci. Di situ yang suci lagi pula, di situ itu tidak ada perkara-perkara jadi buat jadi keliru saat itu. Tak banyak sangat kerana masih lagi ada sahabah, masih lagi ada ulama, masih lagi ada mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan di dalam masa ni sangat-sangat banyak lagi. Tu orang panggil masa salaf. Maka lepas daripada masa khalaf, lepas daripada masa salaf,
Nah, dinamo pula iaitu masa khalaf. Masa khalaf ni iaitu zaman lepas daripada 300 tahun yang kita duk bagi huraya yang telah lepas dulu. Jadi masa khalaf ni lepas daripada 300 tahun heret mari sampai masa kita sehingga sampai hari kiamat. Dia panggil masa khalaf. Dua-dua ni orang panggil ada satu jamaah iaitu kena kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua-dua masa ni diakui dan dijamini oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Kerana berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Tu hadis tu jadi beritahu kepada kita kata la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis ni riwayat daripada Imam Muslim di dalam sahihnya. Imam Muslim sebut di dalam sahih dia, hadis ni rakam dia 1920. Dan juga hadis ni ada riwayat daripada Sunan Ibn Majah dan lagi pula iaitu Sunan Abi Daud. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mana hadis ni kita boleh dengar daripada guru-guru kita boleh ambil syarah huraya di dalam matan hadis ni. Dia kata la tazalu ta'ifatun, senantiasalah satu golongan, ta'ifatun min ummati, satu golongan min ummati daripada umatku. Nabi kata sentiasa dengan maknanya seumur-seumur. Bahasa saya kata tonang ambil daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai hari kiamat. Satu golongan ni alal haqqi, di atas kebenaran sehingga sampai hari kiamat. Ambil daripada masa Nabi, heret mari masa tabi'in, heret mari masa tabi'in, masa Nabi dengan sahabat, tabi'in. Jadi ta'ifatun min ummati ni zahirina 'alal haqqi, ialah yang zahir mereka itu di atas benar, di atas kebenaran. Maknanya atas kebenaran ni ambil daripada masa Nabi, masa sahabat, heret mari masa tabi'in, heret mari masa tabi'in. La yadurruhum, tidak boleh mudarat akan mereka itu man khadhalahum, oleh mereka yang fikir nak mencelakan ke atas satu taifah ni. Taifah ni kena kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ambil daripada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kepada masa tabi'in, mari kepada masa tabi'in. Kalau itu la yadurruhum man khadhalahum, tak boleh mendaratkan mereka itu, tak boleh nak buat mendarat akan mereka itu oleh mereka yang fikir nak mencela, oleh mereka yang fikir nak merusak, nak menghancurkan, tak boleh. La yadurruhum man khadhalahum hatta rayahnya ya'tiya amrullah, sehingga datang oleh hari kiamat, sehingga datang oleh pekerjaan Allah, yakni hari kiamat. Sehingga sampai hari kiamat, satu golongan ni ambil daripada masa Nabi, masa sahabat, gi kepada masa tabi'in, gi kepada masa tabi'in, mari sampai masa kita sekarang, sehingga gi sampai kepada hari kiamat. Satu golongan ni alal haqqi, zahirina alal haqqi, zahir mereka itu di atas kebenaran. Siapa tu? Kena kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manakala kena kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ia berlalu mari kepada salaf dan khalaf. Sebab itulah saya kata salaf dan khalaf bukan nama bagi firqah. Salaf dan khalaf ni iaitu ibarat daripada masa salaf dan masa khalaf. Masa salaf, masa dulu, masa khalaf, masa belakang. Maka masa salaf tu berapa kurun? Itulah kita nak ambil erti kata masa salaf ni berapa kurun, berapa ratus tahun. Kita nak tahu masa salaf ni
kita kembali kelik kepada hadis yang menyaksi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadisnya Nabi kata khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Khairul quruni, sebaik-baik kurung, qarni, kurung aku. Thumma alladhina yalunahum, kama dia kurun yang mengeringi. Thumma alladhina yalunahum, kama dia kurun yang mengeringi. Jadi 3. Kurung aku, kurung tabi'in, dan kurung tabi'it tabi'in. 3 kurung. 3 kurung itulah kita gunanya 300 tahun. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, 3 kurung ni ialah kurung salaf. Kurung salaf ialah kurung yang cemerlang, kurung yang suci, kurung yang kurung yang paling molek sekali, iaitu kurung salaf. Kurung salaf ni. Sebab apa? Sebab kurung salaf ni hampir dengan masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, dan hampir dengan tabi'in. Golongan sahabat, golongan tabi'in ni banyak belajar menuntut ilmu dengan sahabat-sahabat, dan golongan tabi'in mereka itu masih lagi di dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni tak ada hak luar, tak masuk lagi. Orang panggil tak bercampur lagi dengan fikrah yang lain ataupun akidah yang lain. Itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Hadis ni iaitu hadis muttafaqun alaih. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hadis ni muttafaqun alaih, hadis sahih. Akan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi kita sekarang ni orang panggil kita duduk di dalam qurun khalaf. Kita duduk dalam qurun khalaf. Qurun khalaf ni lepas daripada 300 tahun. Nah, sehingga sampai kita sekarang, sehingga sampai hari kiamat, qurun khalaf. Bukannya makna salaf tu yang kena, khalaf tak kena. Salah betul, khalaf tak betul. Bukan. Nah, bukan maknanya salah tu firqah lain, khalaf firqah lain. Bukan. Orang panggil salaf dan khalaf ni kena kepada ahlus sunnah wal jamaah. Cuma orang beranak dalam kurung salaf, ia panggil orang salaf. Orang beranak dalam kurung tiga kurung ataupun 300 tahun ni, ia panggil orang salaf. Orang beranak di dalam khalaf ataupun beranak di dalam masa lepas pada 300 tahun, ia panggil orang dalam masa khalaf. Dua-dua masa ni, salaf dan khalaf, kena kepada satu golongan saja, iaitu satu jamaah saja, kena kepada ahlus sunnah wal jamaah. Kerana apa? Kerana kita faham daripada hadis kata la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. La tazal dengan makna senantiasa. Jadi kita tahu kata senantiasa di sini sedara bagi kana. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa ma zala. Ma zala la tazal. Maknanya sentiasa, sokmu. Maknanya mereka itu istimrar, berkekalan, ambil daripada masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu golongan ni masa sahabah, masa tabi'in, tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'it tabi'in, sehingga siapa kita sekarang, sehingga siapa hari kiamat. Satu golongan ni ta'ifatum min ummati 'alal haqqi, zahirina 'alal haqqi. Zahir mereka itu di atas kebenaran. Maknanya zahir di atas benar. Siapa tu? Ahlus sunnah wal jamaah. Terdiri daripada salaf dan khalaf. Salaf orang dulu ambil daripada masa Nabi dan sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Lepas pada tu khalaf ambil daripada tu sehingga sampai kita sekarang, sehingga sampai hari kiamat. Dua-dua ni ahlus sunnah wal jamaah. Cuma bezanya metode dia je. Cara-cara je. Supaya kita bomo sekarang kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Orang dulu cara bomo nak perubat penyakit, orang dulu ia gunanya akar kayu.
akar kayu lah, macam japi lah, macam baca siuk. Nah, orang panggil cara siuk, cara japi, cara gitu ya. Buat akar kayu, rebus akar kayu, minum air akar kayu, sekadar tu orang dulu. Nah, orang sekarang guna akar kayu tu tak ada dah. Guna japi gapo tu kurang dah. Guna gapo lah ni? Guna jarum pocok. Guna jarum pocok pula. Orang panggil suntik apa tu? Orang panggil pocok, dan lagi pula guna air garam, makan ubat putih, ubat air. Guna orang panggil cara metode, cara perubat tu tak serupa. Perubat orang dulu guna akar kayu rebus, minum. Orang sekarang beli ubat, makan ubat putih, makan ubat air, pocok gapo, dan guna air garam gapo. Tu orang panggil cara perubat tak serupa. Tujuan supaya sama-sama nak menyembuhkan penyakit. Bomo dulu perubat nak menyembuhkan penyakit guna air kayu. Bomo sekarang, doktor sekarang orang panggil perubat dengan menggunakan ubat-ubat putih, ubat-ubat air. Tujuan nak menyembuhkan penyakit. Guna air garam, guna apa? Orang panggil supaya nak menyembuhkan penyakit. Jadi tujuan tu lah je. Tujuan nak menyembuhkan penyakit. Cuma metod dia tu. Cara tu tak serupa. Begitu juga salaf dan khalaf. Dua-dua ni ahlu sunnah wal jamaah. Salaf iaitu ada mauqif dia, salaf. Khalaf ada mauqif dia, khalaf. Mauqif di sini kita boleh tengok tentang nak faham ayat-ayat di dalam Al-Quran, sama ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, jadi dua-dua ni dia buat mauqif. Khususnya kita pergi kepada ayat mutasyabihat ataupun ahadithus sifat. Jadi salaf dia ada mauqif cara nak faham ayat mutasyabihat. Begitu juga khalaf ada mauqif untuk nak faham ayat mutasyabihat. Ayat hak menyerupai di antara zat Allah dengan makhluk. Ayat yang mengeliru di antaranya zat Allah dengan makhluk. Tu orang panggil salaf, dia buat mauqif. Dia buatnya iaitu pendirian untuk dia pegang, untuk jadi kaedah dia. Nak faham ayat mutasyabihat, macam mana dia buat pendirian dia supaya boleh faham ayat mutasyabihat, macam manakah dia saat itu nak bawa, nak pegang. Adapun khalaf, dia buat pula satu kaedah dia supaya dia saat itu boleh pegang ayat mutasyabihat, boleh ambil faham, boleh sebar kepada mereka di belakang pula. Jadi dia buat cara-cara kaedah dia. Jadi di sini bila mari ayat mutasyabihat, ayat yang menyerupai di antara zat Allah dengan baharu. Jadi bila mari ayat mutasyabihat, ada ayat mutasyabihat ataupun ahadithus sifat. Mereka itu dari golongan salaf dan lagi pula golongan khalaf, mereka itu buat kaedah-kaedah mereka. Jadi salaf dia buatnya, dia gunanya tanzih dan tafwid. Salaf gunanya tanzih dan tafwid. Adapun khalaf dia pakainya tanzih dan takwil. Tanzih dan takwil. Khalaf pakai tanzih dan takwil. Apa dia? Tanzih dan tafwid dan tanzih dan takwil. Di sini saya akan bagi huraian kepada kang ibu kang bapa, kita boleh faham bersama insya-Allah taala. Jadi di sini kang ibu kang bapa yang dirahmati Allah, ayat yang menyerupai di antara zat Allah dengan baharu ni, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura, ayatnya sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ayat ning iaitu duduk di dalam surah Asy-Syura ayat sebelah. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', tidak seperti seumpama suatu pun. Tidak seperti seumpama Allah tu suatu pun. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Tak serupa dengan segala makhluk. Allah tidak serupa sama sekali. Ning di dalam surah Asy-Syura ayat sebelah. Bila kita kembali kepada surah Al-Ikhlas
ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Begitu juga maksud daripada ayat ni, Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Dua ayat ni bila ulama mari faham laisa kamithlihi syai' wa huwa samiul basir, mari faham ayat yang lain pula walam yakul lahu kufuwan ahad, maka ulama mari buat kaidah sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu taala lil hawadits. Bersalahannya Allah taala bagi segala yang baru. Maknanya Allah tidak serupa dengan suatu pun. Atukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Bila ulama mari pergi sini, Allah tidak seumpama, tidak seperti suatu pun, sehingga ulama dalam ulama di segi lurah ni dia bahas tentang hal laisa kamithlihi syai'un, masalah taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasra. Beri faedah di sini banyak, takdim khabar di atas isim, dan lagi pula bahas masalah tentangnya kaf zaidah li ta'kidil mithli. Jadi duk bahas tu banyak, kita tak sekecek di situ, takut ayah dan ibu saat itu pening sangat. Lalu itulah kita kecek dengan secara boleh ambil faham. Nah, sekadar mana kita boleh bagi faham kepada kaum ibu, kaum bapa, supaya kita tak keliru di dalam pegangan kita, di dalam akidah kita. Nah, kaum ibu, kaum bapa yang dirahmati Allah. Manakala dua-dua ayat ni ulama mari buat kaedah dia, mari buat sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu taala lil hawadis, yang mana kita mengaji sifat 20 saat itu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ni dia duduk di dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah yang 5 tu iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. 5 sifat ni dia panggil sifat salbiyah. Sifat hak kita faham kot tidak. Maknanya Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Tidak seperti bagi segala-gala makhluk. Segala-gala suatu yang baharu. Allah tidak seperti, tidak seumpama suatu yang baharu. Nah, kaum ibu, kaum bapa yang dirahmati Allah. Manakala ulama salaf, manakala ulama khalaf, faham daripada dua ayat ni, lalu itulah mereka buat mauqif, buat pendirian mereka sendiri. Buat mana? Dia buat kaedah dia. Buat kaedah dia, kaum salaf dia pegang dua. Tentang ayat mutasyabihat dia pegang dua. Ayat mutasyabihat bila datang dia tanzih dan tafwid. Tanzih dan dia tafwid. Sebab itulah dia tu imraruha kama ja'at. Nah, berlalunya seperti mana datang ayat. Jadi di sini dia guna dua kaedah, tanzih dan tafwid. Apa tanzih dan tafwid? Iaitu tanzih di sini dengan maknanya menyerahkan maksud ataupun murad ayat tu. Saya misal di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Rahman 'alal 'arsy, atas arasy istawa. Maka istawa di sini mengandung banyak makna dia. Orang panggil, orang Arab sendiri saat itu nak menentukan maksud dia saat itu, nak menentu tak boleh. Ada pakar dengan makna istaqarra, ada pakar dengan makna jalasa, ada pakar dengan makna irtafa, ada pakar dengan makna istaula, ada pakar dengan makna qasada. Jadi nak royak kata di sini banyak ulama saat itu nak menentukan istawa tu apa maksud dia. Kata. Lalu itulah kaum salaf bila perkara ni jadi keliru, lalu itulah dia tanzih. Apa tanzih? Menyucikan ayat, menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Allah saat itu suci daripada apa yang kita tasawur, yang kita khayal mari. Nah, dia menyucikan Allah daripada segala-gala. Allah suci daripada segala makhluk, daripada segala kekurangan. Lepas tu, bagaimanakah kita nak pakai makna dia? Dia serah. Itu orang panggil tafwid. Tafwid dengan maknanya serah.
serah kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Maksud daripada ayat mutasyabihat, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muradnya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tak tahu. Atau serah orang panggil. Tanzih, menyuci dulu. Ayat mari keliru, ayat mari menyerupai, menyuci dulu. Allah bukan begitu, Allah bukan begini. Lepas tu bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Ufawwidu muraduhu ilallahi ta'ala. Ufawwidu muraduha ilallahi ta'ala. Nak ayat kata, aku hak ni tu serah akan muradaha ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak tu orang panggil, kaum salaf dia pakainya tanzih, menyucikan ayat daripada kekeliruan. Lepas tu tafwid, serah kepada Allah maksudnya. Ni orang panggil salaf asali. Salafus soleh sungguh. Tu. Bukan salah ada dakwa dak. Salah ada dakwa ngaku salah tapi hurai. Hurai tu orang panggil bid'ah tu. Tu. Hurai ni orang panggil bid'ah. Kita lagi bertempat, dia kata. Kita lagi bertempat. Allah apa tidak bertempat? Kita ada bertempat. Allah ada. Allah ada tak? Allah ada. Allah ada bertempat. Apa tu? Kita ada, kita bertempat. Kita mawujud. Lepas tu kita walana makan. Allah mawujud walahu makan. Tengok dia. Nak kata dia pusing. Pusing saat ni tu pusing buah. Orang panggil buah murad daripada dia sendiri. Murad daripada dia sendiri. Sebab salaf serah. Muradnya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni bukan serah. Jelas lalu dah. Pakai royak lalu dah. Ni orang panggil bukan salaf hak ni. Orang panggil dakwa salaf. Dakwa salaf. Sebenarnya hak dakwa salaf ni orang panggil Wahabiyah. Sebab apa? Sebab Wahabiyah ni dia terpengaruh dengan Ibnu Taimiyah dan dia terpengaruh dengan Ibnu Qayyim. Terpengaruh dengan Daud Zahiri. Tu dia, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimanakah salaf dia pakai akidah, bagaimanakah kita khalaf pakai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi salaf masa dulu ni dia panggil, digelarkan salafus soleh. Siapa salaf masa dulu ataupun salafus soleh ni? Dalam kitab tahu kepada kita, dia kata as-salaf ai as-salafus soleh. Bila itlaq salaf kena kepada as-salafus soleh. Orang salaf yang soleh mereka itu. Siapa salaf tu? Hum ahlul ilmi wal ma'rifati. Mereka itu ialah ahlul ilmi, ahli yang mempunyai ilmu pengetahuan, wal ma'rifati, dan dia mempunyai makrifat, pengenalan Allah. Alladzina kanu, yang adalah mereka itu qabla nihayatil qarni tsalits al-hijri. Mereka itu ada sebelum daripada nihayah, sebelum daripada tamat kurung yang 3 yang dibangsakan kepada hijrah. Maknanya tahun hijrah. Ambil daripada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari mari 100 tahun, dan lagi pula mari pula masa tabi'in 100 tahun, mari pula masa tabi'in 100 tahun. Sebab 3 kurung ning, 3 kurung ning ataupun 300 tahun ning, orang panggil kurung hak Nabi kata kurung hak paling molek sekali, kerana Nabi bersabda di dalam matan hadis yang mana kita sudah bagi penjelasan di awal tadi, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis ni muttafaqun alaih. Ataukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Lepas tu kita orang belakang ni, kita orang khalaf. Orang khalaf ni, apa boleh khalaf ni tak serupa dengan salaf? Sebab orang panggil masa dah, masa ya orang panggil kita kena tengok keadaan semasa, suasana kita sekarang ni, kita duduk dalam zaman fitnah.
Zamanul fitan kita sekarang. Zamanul fitan ni banyak orang panggil serengih-serengih daripada barat, serengih-serengih daripada agama kita hak menjadikan kekeliruan ni banyak. Orang panggil kadang-kadang bentang di segi ideologi, di segi afkar, di segi pemikiran, banyak akidah-akidah yang pelik. Mari kok sebelah lik falsafah, mari kok sebelah lik barat, mari kok sebelah lik ahli kitab. Nak royak kata kekeliruan banyak. Bila kekeliruan banyak, tak pandai kita nak pakai tanzih dan tafwid. Kita nak serah tak pandai. Kita nak serah ni tak pandai, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, seperti mana diserah oleh kaum salaf. Tu tak pandai kita nak serah. Sebab apa? Sebab ia serah masa ia tu pandai. Ia serah masa tu sebab kebanyakan ulama, kebanyakan orang mempunyai ilmu pengetahuan. Mari masa kita sekarang kita nak serah tak boleh. Sebab itulah kita pakai tanzih dan takwil. Di segi akidah ni kita takwil. Khalaf dia takwil. Mauqif khalaf iaitu tanzih, menyucikan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang menyerupai zat Allah dengan baharu, dan ayat mengeliru itu dia tanzih, dia menyucikan ayat dan dia takwil. Kita misal mudah-mudah saning. Kita misal mudah-mudah saning. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan atas arasy istawa. Kita takwil. Allah atas arasy istawa. Kita tak pakar dengan maknanya duduk. Kita tak pakar dengan makna jalasa, kita tak pakar dengan makna istaqarra. Kita tak pakar dengan makna jihad atas. Kita pakar dengan maknanya tertinggi. Kita pakar dengan makna istaula. Jadi istaula hak kita pakai tak serupa dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia pakai istaula juga, kita pakai istaula. Istaula dia lain, istaula kita lain. Tu. Bila pakai serupa, dia kata atba' Asy'ariyah ni adalah Mu'tazilah. Ni orang panggil orang jahil. Ya kalau orang tak jahil sungguh, dia kena Mu'tazilah. Usul Mu'tazilah dia kena. Mauqif Mu'tazilah dia kena. Takwil sama takwil, betul lah takwil sama takwil, tapi tak serupa. Cara takwil tak serupa. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam faham kita. Tu dia. Jadi di sini kita mari tengok khalaf. Khalaf dia takwil. Ya tanzih, Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Bila kita ni bertempat, bila kita berjihad dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya kaum khalaf. Kaum khalaf ni bila sebut kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bukan bertempat di atas arasy. Golongan Wahhabiyah sekarang dia tak sebut dah Tuhan duduk atas arah, Tuhan tetap atas arah. Dia tak sebut dah. Dia sebut tertinggi pula. Ni nak ayat kata beluk, tempat beluk dah lagi. Tertinggi pula sebab dia belik dah. Bila dia belik dia jadi beluk. Kita nak ayat kata bila hak kita kata Tuhan tepat, bila kita kata hak Tuhan tetap saat ni tu, pegai kejap situ. Jangan duk tukar lah. Jangan tukar. Sebab ya kita ni, kita duk royak di sini supaya kita boleh jelas, boleh nyata kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Rahman atas arasy istawa ni kita takwil. Sebab apa? Sebab kita pakai kaidahnya az-zahir laisa bimuradin. Az-zahir maknanya zahir daripada ayat mutasyabihat laisa bimuradin, bukan murad. Adapun Wahhabiyah ataupun Salafiyah, dia pakainya kaedah dia az-zahir huwal murad. Quran ni hak murad dah, hak Tuhan nak dah. Yadullah fawqa aydihim. Allah ada tangan. Ada tangan. Cuma tangan yang patut layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita patut layak bagi kita, tangan Allah patut layak bagi Allah. Tangan betul-betul tak suruh takwil dah. Duk takwil apa lagi? Tu orang panggil Wahhabiyah. Takwil apa lagi Tuhan nak kot tu. Apa Tuhan buat tu baik dalam ayat Tuhan tu say, Tuhan nak dah tu. Ayo gitu tu. Kita dah az-zahir laisa bimuradin. Kita benda ni ada majaz. Benda ni kena pakai makna lain. Faham tu? Dia ada. Dia kata al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Hak zahir itulah muqaddam di atas majaz. Kita pakai tangan betul-betul lah duk pakai apa kudrat tu majaz.
Kalau pakai betul-betul kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maknanya dalam Quran tidak ada majaz. Kalau kita pakai betul-betul di dalam Al-Quran, ayat mutasyabihat kita pakai betul-betul, maknanya di dalam Quran tidak ada majaz. Bila dalam Quran tidak ada majaz, tidak ada balaghah. Balaghah tak ada. Quran tak ada balaghah. Bila Quran tak ada balaghah, boleh orang biasa pun boleh faham semua. Apa boleh Quran ni payah sangat. Semua pentafsir bawa tu baik kitab. Tafsir Tabari, Tafsir Baidawi, Ruhil Ma'ani, Tafsir Munir, Tafsir Manar, Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir Kasyaf, Tafsir Qurtubi, tafsir, banyak pentafsir. Apa? Sebab kalamullah ni payah. Kalamullah ni berhajat kepada ilmu banyak untuk nak mengatasi. Untuk nak beri huraian, untuk nak boleh faham, kena guna banyak ilmu pengetahuan. Sebab kalamullah ni mubalaghah. Kalamullah ni banyak balaghah dalam tu. Kalulah semua tu hakikah, tak ada balaghah, mudah kan? Semua orang boleh faham belaka. Baik tu. Jadi jatuh kalamullah. Tak ada majaz, mudah ya, boleh faham betul-betul sahaja. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah kita kata majaz. Sebab itulah kita di sini kita tanzih dan kita tafwid. Kita tanzih di sini dan kita takwil. Kita takwil pakai makna lain. Ya, kalau kita pakai makna betul-betul kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, yang mana saya sudah bagi penjelasan beberapa kali yang lepas dulu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau kita pergi pakai makna duduk, pergi pakai makna Tuhan itu bertempat, pergi pakai dengan makna gitu juga. Kalau kita pergi pakai dengan makna gitu, tak ada beza dengan kita bertempat, Tuhan bertempat, kita berjihad, Tuhan berjihad. Apa mana ayat kata laisa kamitslihi syai'? Mana ayat kata walam yakul lahu kufuwan ahad? Sebab itulah ulama saat itu bagi huraian tentang istawa. Ya, kalau kita kembali kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, kalaulah kita kembali kepada ayat surah Hud. Surah Hud di sini ayat 44. Surah Hud ayat 44, cuba kita kembali. Ayat ni duk cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam dan kaum dia. Nabi Nuh alaihi salam dan kaum dia. Dan Nabi Nuh saat itu bila kaum dia tak turut dia, bila kaum dia tak beriman dengan dia, dia panggil kaum dia masuk perahu, panggil anak dia masuk perahu, panggil isteri dia masuk perahu. Semua tu nak royak kata kaum Nabi Nuh tu, Nabi Nuh sendiri panggil kaum dia saat itu berapa orang saja yang masuk dalam perahu serta dengan menatai-menatai. Sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan boh besar saat itu, banjir besar saat itu, boh tufan, sehingga sampai di tengah langit. Sampai di tengah langit saat itu habis gamuk lah orang dalam perahu. Kaum Nabi Nuh habis gamuk, Nabi Nuh sendiri pun habis gamuk. Akhir umat Nabi Nuh ada dalam perahu, dia kata kan? Dia kata waqila ya ardu bla'i ma'aki. Waqila ya ardu bla'i ma'aki. Wa ya sama aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Ayat ni dia kata waqila, dan dikata. Ada salah seorang di dalam perahu Nabi Nuh tu, dia kata ana, ya ardu, hei bumi, ibla'i ma'aki, isakkanlah airmu ni. Sebab apa? Sebab wafarat tanur dengan maknanya apabila Tuhan saat itu turun. Turun ujian dia, turun bala dia ke atas kaum Nabi Nuh saat itu, maka ujian mari daripada langit, air mata tubik daripada bumi saat itu, sehingga boh ni sampai sekerak langit. Bila boh sampai sekerak langit ni, boh tufan dikatakan, sampai situ, jadi kaum Nabi Nuh habis gamuk. Bila habis gamuk, kaum Nabi Nuh doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa kata ana? Dia kata doa di sini bukan doa dengan Allah Subhanahu wa taala, nak ayat kata habis gamuk kaum dia hak itu, dia panggil tanah. Ya ardu bla'i ma'aki.
Tu nak rakyat kata kaum Nabi Nuh habis gamuk. Ya supaya orang kita dah habis gamuk, supaya ribut duk mari kan. Oh, ribut boleh berhenti dah, ribut boleh berhenti dah. Bukan orang tak betul orang betul pun tolong juga. Tapi apabila habis gamuk, ya melatah tubik benda hak duk nampak. Ada tu. Pak air ni, air hak tubik daripada mata air. Ya ardu, dia kata. Ya ardu, ibla'i ma'aki. Serungkanlah, isakkanlah akan air kamu tu. Isak kelik lah airmu tu, isak kelik. Waya sama langit. Aqli'i waridul ma'. Suruh berhenti hujan, berhentilah. Sebab tahu nak gamuk dah, habis gamuk ni. Wa qudiyal amru. Jadi Tuhan pun sudah hak Tuhan dok takdir. Orang panggil hak Tuhan qada, hak Tuhan takdir saat itu. Pada ilmu dia pun sudah berlaku dah. Gelar kaum Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh, sebab Nabi Nuh suruh marilah naik perahu, wahai anakku masuklah dalam perahu gapo tu. Nak rakyat kata anak dia tak apa, ayah gilah cara ayah saya ni nak tupai bukit, nak tupai tempat-tempat tinggi banyak lagi. Ayah dia kata tak ada dah hari ni, tak ada dah tempat-tempat selamat, tak ada dah, kecuali orang hak naik perahu ayah ni je, orang duduk dalam perahu ni. Dah tu kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Lepas tu tak turut juga. Bila tak turut, sehingga kaum Nabi Nuh metok saat itu Tuhan terima. Tuhan terima itulah suruh. Air tu suruh. Hujan berhenti, air bumi saat itu suruh klik. Bumi suruh air dia klik. Isak air dia klik. Lepas tu perahu tu waqudiyal amru wastawat 'alal judi. Istawa pakar dengan apa? Istawat 'alal judi. Istawa di atas bukit judi. Gapo istawa atas bukit judi? Perahu Nabi Nuh duduk atas bukit judi. Ni saya ambil misal, ni bukit misalnya. Ni bukit judi. Bukit judi ni nama satu tempat. Bukit judi ni nama satu bukit duduk di kawasan kawasannya sebelah Shimal Iraq. Duduk sebelah Shimal Iraq, maknanya duduk sebelah hilir. Duduk sebelah hilir Iraq. Negeri Iraq, duduk janub Turki, duduk bawah pada negeri Turki. Maka bukit judi ni wastawat 'alal judi. Perahu Nabi Nuh ni tu duduk atas bukit judi. Istawat di sini pakar maknanya waqafat, berhenti perahu Nabi Nuh di atas bukit judi. Baik tu. Ni orang panggil duduk atas bukit judi. Duduk atas bukit judi. Istawa tu kita nak kiyah di atas istawa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tak boleh sama sekali, sebab Allah itu tidak bertempat dan tidak berjihad. Adapun perahu tak ada pelik gapo yang makhluk, bukit makhluk, perahu makhluk. Hak ni orang panggil zat makhluk, hak ni orang panggil zat makhluk. Hak ni bukit, hak ni perahu. Perahu duduk atas bukit, pelik gapo makhluk sama makhluk bertempat. Istawat di situ pakar makna bertempat. Baik tu. Perahu Nabi Nuh bertempat, berhenti di atas bukit judi. Tak ada pelik gapo, tak ada keliru gapo tu. Hak kita keliru tu hak tepat di atas arah. Tu. Di hari ni jadi beluk dah. Terjemah tertinggi dah. Tertinggi atas arah. Jadi tertinggi atas arah pula. Jadi guna tertinggi. Sebab tu saya kata, kalau terjemah macam ni orang panggil beluk. Kita terjemah bertempat, pegawai tetaplah bertempat tu. Jangan duk kata tertinggi pula. Jadi kalau tertinggi, jadi kita duk turut Ahlus Sunnah klik mula pula. Sebab nampak nak belik klik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah dia pakai tertinggi. Ada tu. Tu dia. Jadi di sini nak rakyat kata bertempat di atas bukit judi. Perahu Nabi Nuh tak ada pelik apa. Tapi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nak pergi kiyah istawa pada surah Ar-Rahman, iaitu surah Taha ayat 5. Kita nak pergi kiyah dengan suratul Hud ayat 44, nak kiyah tak boleh. Pada tu, perahu di atas bukit. Tak apa atas bukit betul-betul kerana ia bertempat. Ia makhluk, perahu ni makhluk. Dan lagi pula bukit ni makhluk. Pada tu bukit judi ni makhluk. Tu dia. Allah bukan makhluk, Allah Khaliq. Allah Tuhan. Tuhan tidak bertempat dan tidak berjihad. Sebab tempat Tuhan baru buat ya. Arash Tuhan baru buat ya. Belum pada Tuhan nak buat arah, Tuhan duduk mana? Tuhan tidak bertempat dan Tuhan tidak berjihad.
Az-zahir laisa bimuradin. Janganlah buat kaedah az-zahir huwal murad. Al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Yang kata itu maknanya dalam Quran tak ada majaz. Tak ada majaz, tak ada balaghah kan. Bila tak ada balaghah, Quran tak ada balaghah. Jadi tak ada pelik gapo orang biasa tak ngaji pun boleh reti. Sebab apa kita ngaji 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun tak ada boleh haling. Tak ada boleh haling. Ngaji sehingga mati, sehingga habis. Hak tu orang panggil utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji ambil daripada buayang sehingga siapa? Dia lahak. Tak habis-habis ilmu tahir. Ilmu banyak ilmu tahir. Quran saja ni kita nak tafsir tak habis. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kena guna banyak alat-alat dalam Quran. Kalau tak ada majaz, dalam Quran tak ada kena ngaji alat. Tak ada kena ngaji, baca betul-betul itu ya. Tangan pakai tangan betul-betul. Itu dia kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini kalau kita nak faham betul-betul gitu, Ar-Rahman 'alal arsy istawa atau faham tepat di atas arah, kita faham betul Allah betul-betul. Kalau kita buat misal ni banyak orang mati. Nah, banyak orang mati. As-salatu 'alal janazati. Semaya di atas jenazah. As-salatu 'alal janazati. Semaya duk tak banyak, naik duk tak banyak. Semaya di atas jenazah ni. Salatul janazati, 'alal janazati. Orang panggil semaya duk tak banyak. Tu orang panggil pahal Allah. Allah di sini bukan Allah hissi, Allah maknawi. Sebab tu nak royak kata semua dalam Quran ni tu kita nak pakar dengan makna majaz. Tentang ayat mutasyabihat, bukan semua dak ayat mutasyabihat. Jadi kita di sini kita jangan kata semua tu hakikah, semua tu huwal murad. Kita jangan kata gitu. Kalau kata gitu tak ada pelik gapo ngah. Kita tak ada kena cari ulama, tak ada cari pentafsir. Pada kita tafsir je. Pada tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, apa boleh duk pergi tu tepat sangat. Kita nak kembali klik kepada hadis jariyah. Nah, hadis jariyah. Yang mana hadis jariyah ni duk kalut sangat kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Hadis jariyah ni kalut sangat. Yang mana kita duk dengar daripada guru-guru duk bagi huraian nak turut siapa lagi. Nak turut siapa lagi, tengok hadis jariyah jelas ada nyata ni, tengok dia jawab ni. Mana hadis jariyah? Saya baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal. Jadi di sini dia kata dia kata anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bijariyatin, serta dengan jariyah. Bijariyatin ni bo ni kita pakai bolil musahabah dengan makna serta. Ada seorang lelaki dia bawa seorang hamba dia, serta dengan hamba dia itu jariyah, iaitu hamba perempuan. Saudaa. Hamba perempuan ni yang warna hitam. Kita kata ni mari daripada Ethiopia. Orang Habasyah, orang perempuan daripada Habasyah, orang hitam, orang kulit hitam. Kebanyakan hamba lah masa dulu. A'jamiyatin ni dia a'jamiyah, bukan orang Arab dak. Orang Habasyah ni bukan orang Arab, orang Ethiopia dalam Afrika. Dalam Afrika. Lepas tu orang lelaki ni kerana dia ada salah dengan jariyah ni, dia ada salah ni tu, lalu itulah dia terpaksa kena berdeka lah dia tu. Lalu itulah dia mari mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minatan. Inna alayya raqabatan mu'minatan. Wahai Rasulullah, di atasku ni, maknanya wajib ke atasku ni, aku kena merdekakan sahaya yang mukminah. Perempuan tu dia bawa mari dah kita. Orang kita tu bawa mari dah. Lepas tu dia royak pada Rasulullah, dia ni buat salah, lepas tu dia kena merdeka sahaya mukminah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah panggil lah. Mari dekat sini. Rasulullah tanya dia. Ni tepat ni. Rasulullah tanya mana? Rasulullah faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanya baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya mana? Aina Allah. Rasulullah tanya, aina Allah, di manakah Allah?
Hak tu hak yang sedap tu boleh dia tu. Nak royak kata Rasulullah tanya aina Allah tu, jadi bolehlah nak royak kata di manakah Allah? Tu di manakah Allah? Maka si perempuan tu kata kan fa asyarat bi ra'siha ila samai au bi asbu'iha sababah. Nak royak kata si perempuan ni asyarat ila samai, dia pun tunjuk pergi ke langit bi ra'siha, dengan kepala dia. Dia tunjuk naik ke langit, tunjuk dengan kepala. Mana kata si perempuan ni akak kepala naik ke langit. Akak kepala naik ke langit. Jadi manakala si perempuan ni akak kepala naik ke langit, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, ataupun ya khilaf, ataupun au bi asbu'iha sababah, ataupun dengan jari telunjuk ni, tunjuk naik ke langit. Emo dengan kepala, emo dengan telunjuk. Tu dia. Lepas tu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi tanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ana? Rasulullah tanya sikit lagi, siapakah saya ni, siapa? Hadis ni. Tu dia. Fa asyarat bi asbu'iha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila sama. Si perempuan tu isyarat dengan tangan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada langit. Tu nak royak kata dia tunjuk pada Rasulullah dan dia tunjuk langit. Tu dia. Ni nak royak kata bila tunjuk pada Rasulullah dan tunjuk pada langit, retinya ai anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Retinya di situ dengan kerana dia tunjuk pergi ke langit tu, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kata, maka Rasulullah pun kata a'tiqha. Boleh dah nak merdekakan dia, boleh dah. Dia sudah jadi mukminah dah. Dia sudah jadi Islam dah. Jadi dia berdalil dengan hadis ni lah, kata Tuhan tu di atas langit. Dia berdalil dengan hadis ni lah. Kata Tuhan itu iaitu bertempat. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Nah, hadis ni kita tahu kata hadis ni banyak riwayat. Hadis ni di sini iaitu riwayat daripada Imam Ahmad di dalam Musnad dia, dan lagi pula ada sebut dalam kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi di sini kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah, ulama pernah tanya kepada bin Baz, Abdul Aziz bin Baz ataupun Ibnu Baz yang mata buta tu, ulama pernah tanya aina Allah, dia jawab kata fis sama. Pak ulama tanya pula, ulama kata bagaimana kau tahu fis sama? Sebab kursi Tuhan saja tu langit dan bumi dah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Tuhan tu penuh langit dan bumi. Kau mana? Kursi Tuhan tu langit lagi, bumi lagi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luah kursi Tuhan tu langit bumi. Nak jawab kau mana pula? Tu kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah. Dan ayat kata ayat mutasyabihat ni az-zahir laisa bimuradin. Zahir bukan khandak. Zahir bukan khandak. Jadi bila zahir bukan khandak, kita saat ni tu kena pergi kepada takwil, sebab kita tak serah. Kerana bila kita serah, anak-anak kita di belakang tu nanti keliru, orang bawa ke mana hadap kat tu. Sebab itulah kita kena tebah dulu, tebah lalu dah. Pakai buat kotak lalu, itu buat kotak lalu. Sebab apa? Sebab belakang ilmu kau tiru, ilmu kau kurang, ilmu kau kau rengeh, maknanya kau nipih ilmu belakang-belakang sikit lagi. Sebab itulah ulama khalaf dia buat kaedah untuk pegang ayat mutasyabihat ni supaya nak jelas dan nyata. Sebab itulah dia guna takwil. Maka takwil di sini orang panggil takwil ibtigha al-bayyinah, ibtigha ar-rahmah. Bukan ibtigha al-fitnah. Kalau kita takwil Tuhan bertepat, Tuhan berjihad, ni orang panggil ibtigha al-fitnah. Ibtigha al-fitnah. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab tak ada sahabat sore pun kata Tuhan bertempat.
Hatta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun tak royak kata Tuhan bertempat. Cuba awak mari dua hadis saja. Saya nak dua hadis saja. Hak Nabi royak sendiri hadithul qauli. Hak Nabi kata sendiri Tuhan bertempat. Nak dua hadis ya. Kalau tak boleh dua hadis, satu hadis tak apa dah. Tu dia. Awak mari hak Nabi kata sendiri. Tu dia. Sebab ya kalau kita nak hak tepat sungguh, awak mari hak Nabi kata sendiri. Ning ya pada dengan jariyah. Pada dengan jariyah. Sebab itulah ulama banyak bagi huraiya kata kerana sebelah atas orang panggil sebelah yang mulia. Sebelah atas ni sebelah yang mulia. Dia tunjuk nak ke atas pada dengan dia. Sebab dia hamba. Dan lagi pula ada setengah ulama beri huraiyanya nak tunjuk ke sana ke sini dalam kota Mekah kebanyaknya ada berala-berala. Lalu tu dia lari daripada berala tunjuk ke atas. Tunjuk ke bawah orang panggil tidak mulia. Tunjuk ke atas. Tempat yang paling mulia sekali. Itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini kalaulah kita pakai begitu nak royak kata buku majaz ni, buku majaz ataupun kecek balarah ni kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita kecek balarah hari-hari. Kecek balarah hari-hari. Tak ada apa balarah. Kita orang perih, orang biasa pun balarah dah. Pas dalam Quran tak ada kena kecek. Balarah ni benda hak kita tak boleh nak reti dengan mudah-mudah. Kita reti dengan huraiya, dengan guru. Nah, dengan guru. Bagaimana kita misal, kita guna hari-hari. Misalnya kita sudah makan nasi. Kita tanya, tuai kedah. Kak weh, nyolek dah tak nyolek? Nyolek apa? Nyolek gigi. Nak buat colek apa? Nak buat colek gigi. Dia kata nak buat colek gigi. Bukan colek gigi, colek celah gigi. Tapi kita kecek colek gigi. Tak? Kita kecek colek gigi. Padahal bukan colek gigi, colek celah gigi. Tu orang panggil takwil tu. Orang panggil takwil mudhaf dia. Colek gigi, yakni colek celah gigi. Orang panggil kalam hazaf mudhaf. Buai mudhaf. Kita bubuh mudhaf dia. Boleh ketik selalu dah. Pada tu. Tengok pocik kan nampak letih pagi ni. Oh, lembu putus dia kata. Lembu putus. Lembu putus tak letih gapo, lembu putus duduk situ. Dia kata bukan lembu putus, jerak putus dia kata. Apa kan tak royak jerak putus? Dia kata lembu putus. Tu nak royak kata cara kecek ya kecek balah ni, tapi apabila tafsir kena tafsir pasal lain pula. Tu hak ni orang panggil min itlaqil musabbab wa iradatis sabab. Hak ni orang panggil majaz. Majaz apa? Majaz isti'arah. Majaz mursal. Boleh nak royak kata kita kena ngaji ilmu dia. Ilmu ni duduk di dalam ilmu bayan. Kita ngaji ilmu bayan jumpa. Masuk dalam ilmu bayan. Ada huraiyah tentang hal ni. Kau bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi yang mana kita boleh ambil faham di sini kau bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi istiwa yang kita kecek tadi kalau kita tengok dalam kitab Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, Kubra Yaqiniyat Al-Kauniyah. Kubra Yaqiniyat Al-Kauniyah. Jadi dalam kitab Kubra Yaqiniyat Al-Kauniyah ni bagi Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, dia orang Syria tapi sebenarnya dia bukan asal Syria. Dia ni orang Kurdi. Dia hak itu mari duduk di Syria, boleh jadi ulama besar di sana, maka dia hak itu ilmu pengetahuan dia kita boleh ambil, kita boleh guna. Jadi dia Dr. Muhammad Said Ramadan Buti ni dia takwil ayat. Takwil ayat istiwa ni. Takwil ayat istiwa ni pakar makna apa? Dia pakar di sini dia kata al-istiwa bermakna al-quwwah was-sultan. Tengok dia pakar makna quwwah was-sultan. Nak ayat kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa di sini dia pakar dengan makna kuwah, pakar dengan makna kekuatan, lagi pula pakar dengan makna sultan. Pakar makna kekuasaan di sini. Jadi nak royak kata di sisi dia kata wa huwa makna thabit fil lughah wa ma'ruf. Ada royak dalam ni mukanya duduk di dalam 140. 140. Tu. Ni nak royak kata dia guna takwil. Dia mau kata, guna takwil belaka ahlul kalam. Dia duk baca ahlul kalam tak ada baca dalam kitab hadis, tak ada baca dalam kitab kitab hak sakut dengan puak golongan salaf.
Bukan gitu nak royak kata. Bukan hak tu saja. Tak, bukan nak royak kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti saja. Tak, kita mari tengok hak ni. Misalnya kita bagi satu misal lagi. Satu ayat di dalam surah An-Nur ayat 35. Mana ayat surah An-Nur di dalam ayat ni, di dalam ayatnya 35. Saya baca di sini, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah mubtada, nurus samawati wal ard khabar. Allah ialah nur. Allah ialah nur langit dan nur bumi. Allah tu ialah nur. Sebab Allah mubtada, nur tu khabar. Faham tak? Sebab itulah ulama dia takwil. Dia mau tengok ni kitab tafsir Tabari. Kitab tafsir Tabari ni iaitu bagi Abi Ja'far Muhammad Jarir At-Tabari, orang Qurun 3. Orang Qurun 3. Saya tengok dia tafsir hak itu tentang di dalam surah An-Nur. Surah An-Nur ni ayat 35. Nah, ayat 35. Ayat 35 ni dia tafsirnya Allahu nurus samawati wal ard, ai Allah hadi ahli samawati wal ard. Allah ni yang menunjuk, Allah yang memberi hidayat akan ahli langit dan ahli bumi. Ya pakar dengan makna hadi. Nurus samawati wal ard, ai hadius samawati wal ard. Hadi pakai makna yang memberi hidayat. Dia pakai hadi. Dan di sisi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas dia takwil kerana Nabi letak tangan di atas kepala dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi berdoa kepada Ibnu Abbas ni suruh takwil. Takwil dia pandai takwil, boleh takwil. Ibnu Abbas diri takwil ayat ni, Allahu nurus samawati wal ard. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa Mujahid. Mujahid pun gitu juga. Allahu nurus samawati wal ard. Allah tu mubtada, nur tu dia takwil pakai dengan makna mudabbirul amra, yang mentadbirkan segala pekerjaan. Ni nak ayat kata Ibnu Abbas takwil. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari takwil. Kita mari tengok di sini tafsir Tabari. Kita nak tengok tafsir iaitu Munir. Tafsir Munir. Nah, tafsir Munir bagi Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Dr. Wahbah Az-Zuhaili ni sangat-sangat masyhur. Di dalam bumi Syam dia sangat-sangat masyhur dia ni. Dia ni Rais Qism Fiqh Islami wa Madhahibihi fi Jami'ah Dimashq. Dia ni iaitu duduk dalam Jami'ah Dimashq. Jami'ah Damaskus, iaitu di Syam, di Syria. Lepas tu dia tafsir tentang Allahu nurus samawati wal ard. Kita mari tengok. Nah, juzuk ni juzuk 18. Juzuk 18 duduk di muka 242. 242 ni Allahu nurus samawati wal ard, huraya dia kata nur min itlaqi masdar ala ismil fa'il lil mubalaghah. Dia kata di sini itlaq masdar pakai dengan makna isim fa'il lil mubalaghah. Ai munawwir. Dia pakai munawwir. Faham tu? Pakai makna munawwir. Allah munawwirus samawati wal ard. Allah yang menurkan langit dan menurkan bumi. Allah menjadikan nur langit dan nur bumi. Itu dia. Nak ayat kata ulama mu'tabarin. Ulama yang diiktibar iaitu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada banyak kitab-kitab dia. Nah, fiqh Islami gapo nak ayat kata ulama yang sangat-sangat sangat kemuka di atas dunia sekarang. Tu kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Kalau kita ni, kalau kita tak takwil, kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi bersabda, Nabi kata, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hadis ni riwayat daripada Imam Bukhari, hadis sahih. Hadis ni lafaznya ya mari begini, ruwiya an Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semaya oleh kamu seperti mana mu tengok aku semaya. Pak kalau kita tak takwil, mu semayalah seperti mana mu tengok aku semaya. Nabi kata mu semayalah seperti mana mu tengok aku semaya. Pak kita tengok tak Nabi semaya? Kita tak ada tengok Nabi semaya, tak ada kena semaya ngah. Sebab kita tak ada tengok. Bahawa apa boleh kita semaya di hari ni? Kerana kita takwil ra'aitumuni usalli ai alimtumuni usalli. Semaya olehmu kerana mu tahu kata alimtumuni usalli kama alimtumuni usalli, seperti mana mu tahu bahawa aku ni bersembahyang, bersolat. Maknanya mu tahu aku solat, mu solat. Jadi lihat di sini, tengok di sini, pakar dengan maknanya tahu, mengetahui. Faham tu? Kalau turut tengok sungguh kita tak ada tengok Nabi semaya. Tu kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita kena tahu kata, kena tahu kata ilmu pengetahuan bukan orang seorang saja boleh kecek. Orang lain lebih alim pada kita lagi. Saya duk baca ni, orang alim pada saya banyak lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang paling alim sekali. Kita jangan tengok kecek, kita jangan takabur kecek, jangan kecek perut pedah, jangan duk guna kelimah tu. Orang panggil su'il adab. Ulama su'il adab. Orang tak kecek balah tu. Ulama orang panggil ahlul bidah, ahlul ahwa. Orang tak kecek balah tu. Su'il adab. Jahat adab. Kecek perut pedah tu orang tak kecek balah tu. Ulama orang tak kecek balah tu. Saya tak pernah mengaku diri kata saya ni ahlul ilmi. Bukan. Saya ni masih talib. Ana talib. Saya menuntut ilmu. Ilmu tak habis. Tu, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita jangan kecek sedap, kita jangan kecek takabur, jangan kecek dengan nafsu, jangan kecek dengan perut pedas, jangan kecek sedap. Sebab orang yang paling pandai, paling reti, lebih banyak lagi atas pada kita. Kita reti ni, sekadar kata boleh baca kitab, kita bukan alim. Sekadar kata boleh belajar, boleh belajar baca-baca, boleh buh baris sikit-sikit gitu ya. Ning Allah, baru pandai bawa mutu tak ada berhenti-henti. Bawa mutu sehingga habis miuk. Bawa mutu sehingga mapuh ke jalan. Bawa mutu, boleh bawa tak ada berhenti-henti. Tu nak rakyat kata bawa mata. Kena reti katalah kita orang baru ni nyai gaduh sangat. Sebab orang dulu lepas lama dah. Kita dah kata demo perut pedah jangan kecek balah tu. Su'il adab. Orang tok guru dia tak kecek balah tu. Kalau baca kitab Jawi sikit, kitab Tino dia kata. Ni tengok kitab Tino. Quran tak ada sikit habuk, hadis tak ada sikit habuk. Muniyatul musalli. Tak jadi dia kata kitab Jawi. Quran tak ada, hadis-hadis pun tak ada. Rawi tak tahu tak siapa rawi. Tak tahu tak sanak mari mana. Jadi kecek sedap, jangan kecek sedap. Demo ilmu fi sudur. Ilmu fi sudur, Quran, hadis, demo waktu ubik masa demo ngajar dulu-dulu gitu. Tok guru yang ngajar dulu-dulu gitu penuh dengan Quran, penuh dengan hadis. Ni Durun Nafis. Ni. Durun Nafis ni pun sama lah. Nak rakyat kata kitab Jawi. Tapi di hari ni kitab Tino ni, kitab Tino. Ni kitab Jatah ni. Kitab Fathul Bari. Fathul Bari Sahih Bukhari ni. Ni kitab Jatah sungguh ni. Di hari ni duk waktu baik kitab, dia tak tahu kata duk tunjuk kitab tu bid'ah. Sebab Nabi berapa kali duk ngajar duk waktu baik kitab. Nabi duk royak satu-satu hukum duk waktu baik kitab dak. Bid'ah ni duk waktu baik kitab ni. Tu. Apa waktu baik kitab. Nabi kecek berapa kali duk waktu baik kitab. Dah kita kecek bid'ah dak ke? Tu dia, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Malam ni saya nak kenal kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Orang yang duk kecek kata dia ahlul hadis. Dia ahlul hadis, kita ahlul kalam. Ni ahlul kalam, hok nu ahlul hadis. Ahlul kalam yang ngaji kalam dia tak ngaji hadis. Dia tak ngaji tafsir Quran, dia tak ngaji hadis, dia tak ngaji ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, dia tak ngaji. Dia kata puak tu puak tak ngaji hadis puak tu. Tak ngaji tafsir Quran ke apa, dia tak ngaji. Dia ngaji ilmu kalam dia. Tak apalah, dia ngaji ilmu kalam dia. Kita nak kecek sini sikit supaya kita boleh jelas dan boleh nyata.
Nah, yang mana ahlul hadis duk dakwa diri dia kata dia ahlul hadis, saya nak royak di sini sebut di dalam kitab Fathul Bari. Ni kitab Fathul Bari ni. Fathul Bari Sahih Bukhari. Nah, Fathul Bari Sahih Bukhari. Jadi di sini ahlul hadis yang mana berkata oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni peranak ke dia pada tahunnya 909, dia meninggal dunia pada tahunnya 974 Hijriah. Dia ni orang iaitu orang Asqalan. Orang Asqalan ni duduk di dalam Palestin. Tapi dia ni beranak di Mesir. Beranak di Mesir dan dia meninggal dunia di Mesir. Dia orang Asqalan, orang Palestin sebenarnya. Cuma dia boleh jadi ulama di dalam negeri Mesir dan dia meninggal dunia di Qahirah di Mesir. Nah, dia masyhur. Dia Ibnu Hajar, digelarnya Ibnu Hajar Al-Asqalan. Ibnu Hajar ni iaitu dia bangsa kepada ajdad dia, kepada nenek dia. Sebenarnya nama dia Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud Al-Kinani. Dia itu Al-Asqalan Al-Misri. Dia mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i, dia muhaddis dan dia muarrikh dan dia mutakallim, dia ahlul kalam. Jadi dia ahlul kalam, dia ahlul hadis. Nah, dia hak ni tu tak ada mengaku diri dia. Cuma dia nak royak kata mana? Dia nak royak di sini dia kata waqala Muhammad bin Hamdawai. Muhammad royak kepada dia hak ni tu dia kata ano? Sami'tu al-Bukhariyah. Jadi nak royak kata di sini Muhammad dia duk cerita ni, maknanya Ibnu Hajar Al-Asqalani duk cerita kata Muhammad bin Hamdawai ni dia cerita kata nah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, sami'tu Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Aku dengar Imam Bukhari cerita. Cerita mana? Imam Bukhari kata, ahfazu mi'ata alfi hadithin sahihin. Imam Bukhari mengaku diri dia kata dia mengapanya 100,000 hadis. Hadis sahih. 100,000. 100,000 hadis sahih. Imam Bukhari mengapa? Imam Bukhari ingat sanak serta mata dia rawi gapo semua tu ingat. Tu dia. Dan lagi pula dia kata wa ahfazu mi'atai alfi hadisin ghairi sahihin. Dan aku hafal 200,000 hadis. Hadis ni bukan hadis sahih. 200,000 hadis bukan hadis sahih, 100,000 hadis iaitu hadis sahih. Imam Bukhari hafal baru boleh panggil muhaddisin. Saya nak tanya orang duk kecek nak malam tu ingat berapa hadis duk mengaku diri ahlul hadis. Kita ahlul hadis tu ahlul kalam. Berapa hadis kita ingat? Sebab dalam kitab Fathul Bari royak ni. Imam Bukhari ingat 100,000 hadis sahih. Hadis tak sahih 200,000 hadis. Dan kata pula di sini waqala Ibnu Salah rahimahullahu taala, Ibnu Salah kata waqad qala Al-Bukhari, telah berkata oleh Imam Bukhari, ahfazu mi'ata alfi hadisin sahihin. Aku hafalnya 100,000 hadis. Hadis sahih. Supaya hak ni wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahihin. Jadi aku hafal pula bukan hadis sahih ni tu 200,000 hadis. Serupa dengan saat ni. Kita tengok dalam muqaddimah Ibnu Salah di sini. Nak royak kata kitab ni tak agak nak mari tambung sini. Mari tambung sini penuh-penuh demo kata kecek kitab-kitab pun tak ada. Allah, kita dak buat takabur dengan kitab lagi. Ilmu ni masa dulu Imam Bukhari dak waktu ubik apa kitab dak kecek. Imam Muslim waktu ubik apa kitab dak kecek. Tak ada waktu ubik kitab kali, Nabi tak ada waktu ubik kitab kali. Merah tu. Kita jangan buat tenggak dengan kita reti kitab Arab. Kitab Jawi, kitab Tino, kitab Arab, kitab Jatah. Jangan buat banding gitu. Semua ilmu mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan kecek sedap lah, jangan kecek perut pedas, jangan kecek ahwak, jangan kecek hawa nafsu, jangan kecek takabur. Nah, semua ulama kena tunduk. Kita ulama kita kena tunduk, kita kena hormat. Apa boleh saya kecek di malam ni kecek dalam bentuk ni? Sebenarnya saya duk kecek radio, saya tak kecek balas ni. Saya kecek tunduk. Sebab apa? Sebab hormat. Tapi kerana duk tubik majlis ilmi bidimyati hak ni tu kasar sangat, lalu itulah kita kena bagi huraiya supaya kita boleh faham bersama. Supaya tak keliru kepada orang ramai. Tu dia supaya kan ibu kan bapa boleh faham bersama. Maka malam ni
Nah, agak kata siapa dah masa. Nah, siapa masa. Jadi di sini nak royak kata ahlul hadis di sini, ahlul hadis. Jadi Imam Bukhari yang mana kita kenal, peranak ke dia iaitu pada tahunnya 194 Hijriah, meninggal dunia dia iaitu 250 Hijriah. Jadi Imam Bukhari ini Muhammad bin Ismail bin Ibrahim As-Samarqandi. Dia meninggal dunia di Samarqandi iaitu Uzbekistan. Kita boleh buat menziarahi dia, iaitu dia digelari iaitu Amirul Mukminin fil Hadis. Digelar dia Imam Bukhari ini Amirul Mukminin fil Hadis. Ada setengah riwayat kata Imam Bukhari rahimahullahu taala ingat hadis ni 900,000 hadis. Nah, satu riwayat. Ingat 900,000 hadis. Kita ni 100 hadis ataupun 1000 hadis boleh dak nak gelar ahlul hadis. Ingat molek nah. Sebab itulah kita jangan kecek sedap sangat. Imam Muslim bin Hajjaj ni, Imam Muslim ni, nah, peranak ke dia iaitu 200 ni Hijriah, meninggal dunia dia iaitu 291 dia ni daripada Kusyairi, daripada Naisabur ataupun Nisabur dia ni. Dalam kawasan Khurasan dah dia. Maka sekadar itulah. Jadi nak royak kata hadis ni, kita nak tahu kata hadis sahih bukan sahih, syarat sahih saat itu ada 5 syarat. Nah, ittisalus sanad, dan lagi pula iaitu adalatur ruwat dan dhabtur ruwat, adamus syudzuz, dan lagi pula adamul illah. Jadi syarat 5 syarat nak jadi hadis sahih itu. Kalau luput satu syarat daripada syarat yang 3 tu, maka hadis ni jadi hadis hasan. Kalau luput satu syarat daripada 4 syarat tinggal lagi, maka ia panggil hadis dhaif. Sebab itulah kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, anak-anak kita ajarlah anak kita supaya mereka mengaji mustalah hadis, mereka mengaji iaitu tentang ilmu hak sakup paut masalahnya, ulumul rijal, ulumul jarh wa ta'dil ni. Kita ajar anak kita itu supaya dia boleh reti tentang hadis sahih, hadis dhaif, hadis itu, hadis hasan, hadis gapo itu. Nak jadi nak anak kita itu boleh tahu kata hadis ni pekak ia tara mana, hadis ahad ke, hadis mutawatir ke. Di sini nak ayat kata banyak pengajian ni. Nah, banyak pengajian ni, banyak pelajaran macam ni kita kena bagi kepada anak-anak kita. Dan ahlul hadis pula ada murtabat dia. Demo ni murtabat musnid ke ataupun muhaddis ke ataupun hafiz ke. Jadi di sini ada maratib dia. Oleh itu, kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sudah sapa masa kita, harap apa sahaja yang kita dapat di dalam majlis kita boleh ambil manfaat lah. Nah, sekiranya saya kecek jadi kasar sikit, harap apa dan maaf lah, oleh kerana manusia ni tak sunyi daripada kekasaran. Nah, itu daripada tipu syaitan, daripada apa sahaja yang tidak comel itu kita ketepikan, kita ambil benar-benar hak jadi manfaat, benar-benar hak boleh kita buat amal. Sekadar itulah untuk malam ni. Harap kepada kaum ibu kaum bapa tidur dengan sepenuh, dan kita akan kerja amal-amal pula di malam setelah lagi dan cerah esok. Sekadar itulah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.